Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Zahara akan mengajar awak pelajaran sirah bagi tahun 6. Kita mulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa dan menyebut 5 nama-nama Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, murid semua, awak boleh ambil tangan kanan awak, pegang atas kepala. Kita menyebut nama-nama Allah ni ya. Yang pertama, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Lagi sekali. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Seterusnya kita tengok tajuk yang pertama ya. Pelajaran yang pertama iaitu kepentingan negara Islam. Siapa tahu siapa yang membina negara Islam yang pertama? Dah tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membina negara Islam yang pertama iaitu Madinatul Munawwarah. Seterusnya kita masuk tajuk kepentingan negara Islam. Apa isi-isi penting dalam tajuk kepentingan negara Islam ni? Yang pertama, definisi negara Islam. Definisi ni sama juga dengan erti ataupun maksud. Yang kedua, apa isi yang kedua? Tujuan negara Islam. Seterusnya, ciri-ciri negara Islam. Dan yang terakhir, prinsip negara Islam. Tajuk kepentingan negara Islam ni yang Ustazah dah buat analisa. Setiap tahun dia akan keluar dalam peperiksaan. Jadi awak tak boleh kalau awak tak hafal. Mesti awak kena hafal sebab tajuk ni tajuk yang popular. Seterusnya kita masuk isi yang pertama. Pengertian negara Islam. Ikut Ustazah baca ya. Negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Lagi sekali ya, negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Ustazah nak awak hafal ikut pecahan isi-isi sebab Ustazah nak biasakan awak dengan skema peperiksaan. Garisan itu menandakan satu markah. Ini bermaksud pengertian negara Islam awak akan dapat 5 markah. Ustazah nak tanya, kenapa negara Islam ni sesuai untuk semua golongan? Sebab negara Islam ni melaksanakan undang-undang Allah. Lepas tu dia mengamalkan keadilan, memberi kebajikan kepada rakyat. Rakyat tu siapa? Rakyat tu kitalah. Ataupun sama ada Islam ataupun yang bukan Islam. Seterusnya kita masuk pula dekat isi yang kedua. Tujuan negara Islam. Tujuan negara Islam ni ada 3. Jadi 3 isi ni awak mesti hafal. Selalunya tajuk tujuan negara Islam ni awak akan dapat 6 markah. Yang pertama, menegakkan perundangan dan hukum Allah. Kedua, merealisasikan keadilan. Ketiga, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Kita tengok balik yang pertama. Apa maksud menegakkan perundangan dan hukum Allah? Bila kita ikut undang-undang dan hukum Allah, kita akan beroleh kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, merealisasikan keadilan. Apa maksud dia? Keadilan dapat ditegakkan tanpa mengira warna kulit, keturunan dan kedudukan pangkat. Seterusnya,
menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Apa maksud kebajikan ni? Apa kebajikan yang kita dapat? Contoh, keamanan, kemakmuran, pendidikan, perlindungan, makanan dan tempat tinggal bagi golongan yang lemah. Jadi, sepatutnya kita kena bersyukur bila kita duduk dalam negara Malaysia yang aman dan damai. Ya, selalunya Ustazah nak kita kena bersyukur. Okey, bila awak nak bersyukur, contoh, setiap kali awak bangun daripada tidur, kita hendaklah ucapkan sekurang-kurangnya ucap apa? Alhamdulillah. Sebab Allah dah bagi kita pelbagai nikmat kepada kita. Okey, seterusnya kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalil tentang mesyuarat. Ya, mesyuarat ni apa? Rundingan. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Apa maksud dia? Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Dekat sini saya buat 2 garisan. Pernah keluar dalam soalan peperiksaan, dia hendakkan pengertian. Jadi di sini awak akan dapat 2 markah. Ya, okey, kita hafal lagi sekali. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Baik, seterusnya kita masuk pula ciri-ciri negara Islam. Ciri-ciri negara Islam ni ada 6. Sekurang-kurangnya awak mesti hafal 3 daripada 6 ini. Okey ya, okey, ikut Ustazah baca. Yang pertama, berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Apa maksud syura ni? Syura ni mesyuarat ataupun rundingan. Okey. Contoh, dalam kelas, kalau kita nak pilih ketua, kita mesti kena berunding ataupun mesyuarat dulu dalam kelas. Barulah kita akan dapat keputusan. Okey, seterusnya, melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Apa maksudnya? Kita melaksanakan amar makruf tu buat perkara yang baik. Negara Islam ni, rakyatnya kita kena buat perkara-perkara yang baik. Apa maksud nahi mungkar? Cegah segala keburukan ataupun maksiat. Okey, seterusnya yang keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Okey, yang kelima, ketua negara yang adil dan beriman. Ketua negara yang adil dan beriman. Okey, kalau awak jadi ketua suatu hari nanti, ketua negara ataupun ketua keluarga, bolehlah awak ikut contoh macam akhlak Rasulullah. Okay, yang terakhir, yang keenam, jaminan kebebasan dan hak asasi. Jaminan kebebasan dan hak asasi. Okey, seterusnya masuk pula isi yang terakhir, iaitu prinsip negara Islam. Prinsip negara Islam. Okey, ikut saya baca. Keadilan al-adalah, persamaan al-musawa, kebebasan al-hurriyah, mesyuarat asyura. Lagi sekali, keadilan al-adalah, persamaan al-musawa, kebebasan al-hurriyah, mesyuarat asyura. Okey, apa maksud keadilan ni? Keadilan ni dalam semua bidang kehidupan. Sebab apa? Untuk memelihara apa? Agama, nyawa kita, akal fikiran, keturunan dan harta benda. Okey, contoh, bila ada kes bunuh dan bila disabitkan kesalahan, ya, jadi pesalah tu boleh dikenakan hukuman mandatori 302 Kanun Keseksaan gantung sampai mati. Itu contoh ya. Okay. Itu contoh ya. Okay, seterusnya yang kedua, persamaan.
Apa maksud persamaan ni? Kita semua ni sama sahaja di sisi Allah. Apa yang membezakan kita adalah ketakwaan. Apa ketakwaan tu? Ketakwaan tu ialah bagaimana takutnya kita kepada Allah. Contoh, bila kita nak buat sesuatu, bagaimana takutnya kita kepada Allah. Contoh, bila kita nak buat sesuatu, kita mestilah ada rasa sifat takut yang Allah itu sentiasa akan melihat kita. Okey, seterusnya yang ketiga, kebebasan. Apa maksud kebebasan ni? Maksud bebas ni apa? Okey, hendaklah kita boleh bebas, tapi hendaklah tidak terkeluar daripada batas yang ditentukan oleh Allah. Seperti bebas apa? Memiliki harta kekayaan, bebas bersuara dan menyuarakan pendapat, jaminan kebebasan dan mengamalkan ajarannya bagi orang yang bukan Islam. Okay, seterusnya mesyuarat. Mesyuarat asyura. Setiap keputusan sama ada menentukan pelantikan atau bidang-bidang lain hendaklah secara rundingan. Okay, baiklah. Ustazah harap awak dapat hafal dengan baik tajuk ini. Okay, di akhir sesi pembelajaran kita hendaklah ucap apa? Okey, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, kita jaga SOP. Apa SOP kita? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Sekian, terima kasih.